Yang paling susah sekali adalah bila penganjur beritahu tajuk dia tajuk bebas atau susah betul. Cubalah bagilah apa-apa tajuk bebas tu, payah betul kan, tu yang payah tu kan. Bila kita dah ada SOP kan senang, tajuk lah tak ada SOP tu salah tu kan. Tapi tak apalah. Jadi bila kita cerita malam ni saya share, ialah kita kaitkan dengan apa yang ada pada hari inilah. Dan yang mana tajuk yang saya pilih pada malam ni sebab dah lama kita tak dengar majlis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini berada di dalam majlis ilmu yang mana kita dah kata lain macam lah rasa kan. Macam tu lah. Saya ceramah di Shah Alam kali pertama tu Shah Alam di Jabatan Akauntan Negara. Terperanjat saya ada orang jawab salam sebab dah biasa ceramah seseorang kan. Tak ada orang jawab salam, tiba-tiba ada orang jawab lain macam kan. Saya suruh dia ulang balik jawab tu. Tapi alhamdulillah, walaupun dengan SOP tu tak, kita jangan rasa susah. Ini peraturan dia untuk kebaikan kita kan? Untuk kebaikan kita semua. Jadi malam ni yang paling susah sekali adalah bila penganjur beritahu tajuk dia tajuk bebas atau susah betul. Cubalah bagilah apa-apa tajuk bebas tu, payah betul kan, tu yang payah tu kan. Bila kita dah ada SOP kan senang, tajuk lah tak ada SOP tu salah tu kan. Tapi tak apalah. Jadi bila kita cerita malam ni saya share, ialah kita kaitkan dengan apa yang ada pada hari inilah. Dan yang mana tajuk yang saya pilih pada malam ni sebab dah lama kita tak dengar majlis ilmu. Malam ni saya share tentang mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk yang paling baik sekali. Permulaan kuliah kita nak pasakkan balik kasih sayang cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari tu kan tengok berapa ramai orang tension kan. Rindu ke masjid kan. Rindu ke surau kan. Sekali dah buka surau tu yang muka orang datang. Yang rindu tadi tak ada orang nampak kan. Itu salah tu. Yang paling best tu saya tak tahu Putrajaya, saya tak pasti, tapi di Negeri Sembilan kita kena apply online nak sembahyang Jumaat. Dia boleh bangga tu, alhamdulillah dapat pergi masjid dulu lulus dia kan. Tak datang ke masjid tu 100 lebih, kota tu tak berisi, maknanya dia dah dapat lulus tapi tak datang. Berdosa tak? Berdosa sebab ambil hak orang. Kalau dia sengaja lah, yalah, orang lain semua hampa tak dapat pergi. Itulah. Yang dia naik heboh tu nak tunjuk dalam Facebook yang dia dapat kota datang tu. Lepas tu tengok berapa ramai like. Sah itulah. Tuan-tuan faham tak ni? Kalau tak faham saya ulang balik. Kan? Faham lah kan? Saya cakap bahasa paling senang lah tu kan. Jadi terdapat dalam kisah bahawa seorang lelaki melihat sejenis makhluk yang amat mengerikan. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Makhluk itu menjawab, akulah amalmu yang buruk. Lelaki itu bertanya, apakah caranya agar aku dapat selamat dari engkau? Makhluk itu menjawab dengan membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna amal buruk kita ni akan menjelma satu hari nanti sebagai satu makhluk yang sangat buruk, sangat mengerikan. Cara apa? Selawat. Itu sebab kita tengok bagaimana dalam kitab Mukasyaffatul Qulub tu menggambarkan bagaimanakah malaikat itu kepala tu sampai ke bawah arasy Allah. Kaki sampai dasar bumi yang ketujuh. Sayap sebelah kanan tutup bahagian barat bumi.
sayap sebelah satu lagi tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulunya pula menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni punya banyak. Dan setiap kali ada seorang umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, Allah akan perintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah tadi. Menyelam dalam tu, keluar dia kibas-kibaskan sayap dia tu. Bila dia kibas, bayangkanlah bulu-bulu yang banyak tadi, tertitislah satu titisan nur tu tadi pada setiap bulu-bulu tu tadi, dan itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan kita. Itu sekali selawat. Itu sebab kalau orang yang disebut nama Nabi dia tak selawat, dianggap sebagai bukan karakut, bapak karakut lah. Bukan sikit-sikit lah, pemalih tuan-tuan. Astagfirullahalazim pun malih. Astaga, la ilaha illallah. Siapa ngajar tu? Kau tu pengajar nak OMG tu kan? Oh my god. Baru 5 minggu duduk ke Putrajaya dah oh my god menyampah tu kan. Bukan orang sini dah, tapi lain. Sini okey. Jadi mana tu keadaan? Selawat kata Nabi punya banyak tuan-tuan. Tu sebab selawat banyak-banyak. Nabi sebut apa? Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebut nama Nabi selalu dengan cara selawat. Macam kita dengar kuliah dengan telinga tu dah biasa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dengar ceramah Ustaz Jafri kan? Ustaz Jafri Mahmudi. Dia cakap Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam dalam ceramah dia. Melazimkan mulut ni kan dengan selawat ke atas Nabi. Rasulullah SAW bersabda, selawat kepadaku adalah nur atas titian. Barang siapa membaca selawat kepadaku pada hari Jumaat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun. Cek balik berapa kali selawat. Kan? Kadang orang perempuan dia rajin selawat. Bila time terperanjat, terperanjat laki balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak cakap nak balik, masalah waktu. Tapi dapat lah sekotul. Jadilah pada tak ada. Dia kena terperanjat pun dapat sekotul kan. Tapi kita janganlah macam tu. Lazimkan. Satu lagi istighfar. Lazimkan. Sebab apa istighfar? Sebab kita ni banyak dosa. Jadi dengan istighfar ni niat kita nak cuci dosa-dosa kita. Melainkan ada antara kita yang confident. Tolong ke tangan. Alhamdulillah tuan. Daripada awal tahun sampailah habis PKP sampai ke hujungnya, belum ada dosa lagi. Tolong ke tangan. Tak ada lah, semua ada dosa, termasuk yang bercakap ni. Kan iyo nak macam mana tuan-tuan kan? Kita ni manusia dan Nabi sebut sebaik-baik manusia yang berdosa. Jangan salah faham, maknanya elok kau berdosa tu tak. Dia sebut sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah, minta ampun dengan Allah banyak. Itu sebabnya kita tengok balik semula kan, Allah bagi semua benda ada sebab. Semua ada sebab. Hari itu kan Allah Ta'ala bila datangkan COVID-19, orang kampung mana nyambut coronavirus tu kan. Bila dia bagi tu kan, dia tak kira siapa dah, Melayu, Cina, India, tua, muda, miskin, kaya, tak kira. Budak 4 tahun diiring oleh pegawai kesihatan masuk, dan bila nama yang meraung tengok tak boleh masuk lagi. Nak tunjuk tak kira siapa. Kereta besar, rumah besar, duit banyak, tapi duit dia tak ada ke rumah. Merayu tak ada kebantuan untuk kami. Laki terperangkap kat luar negara tak boleh balik. Duit semua dengan laki. Hilang pula atau putus hubungan pula. Macam-macam. Nak kata apa? Tu yang kita terkejut. Apa halak rumah besar minta bantuan pula? Nampak tak? Tu berapa ramai. Pengajaran itu jelas tak tunjuk kat kita sampai satu tahap sudah orang berebut emas, bukannya berebut duit. Ni emas ni penutup muka ni berebut. Bukan omeh dah emas. Topeng pelitup muka lah kau tak faham. Ayah warna cakap orang putih, payah cakap apa pelik lah kata cakap putih ni kan. Ya. Nampak tak? Maksud orang pergi pasar raya habis barang-barang keperluan, macam nak mati warna dah besok. Dah tak boleh keluar dah keadaan kita. Masa tu semua mementingkan diri sendiri. Masa tu kedudukan pangkat tak ada nilai dah. Kat sisi Allah Ta'ala pun memang dah lama dah bagi signal tak ada mana ada kedudukan kita. Macam tadi kita semayang tadi, adakah ditentukan tadi siapa yang duduk depan ni semua yang gaji 5,000 kata? Ada. Saf yang kedua tu bawah kurang sikit. Ya saya belakang sekali. Mana pendapatan memang tak ada lah, bergantung pada berapa yang suruh bayar malam ni, macam tu lah.
Lebih kurang macam tu. Adakah macam tu? Tak macam tu dah. Sebab semuanya sama. Nabi pun sebut kan, semua orang sama di sisi Allah. Yang membezakan adalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Itu sebabnya kita tengok orang tu nampak miskin tapi orang senang dengan dia. Sebab apa? Sebab mudah. Dan dia gamar mudahkan urusan. Dia kaya tapi orang tak suka dengan dia. Apa sebab? Macam-macam perangai kan? Itu sebabnya berapa ramai orang hari itu meratap-ratap, aduh mampulah, matilah ya. Dia lepas PKP tu, nanti bila dah selesai PKP ada 3 golongan. Golongan pertama golongan makan gaji. Golongan makan gaji ni ada 2 jenis pula. Satu yang bangang tak boleh kerja dah, ada sadap duduk rumah. Yang satu lagi pula copeklah nak pergi kerja, pergi pejabat, payah kerja kat rumah, tanya perempuan sian. Baru nak menaik susu tu tengah paning pula. Lepas tu baru sambung kerja sikit. Hari ni elok apa? Allah payah mencabar kerja kat rumah, eloklah kerja kat pejabat lagi. Kan? Di 2 kategori itulah yang tu. Kategori yang kedua pula, kategori yang bekerja sendiri, yang hilang sumber pendapatan, tak tahu nak buat apa. Sumber habis di korek dah. Bukit kalau ditarah pun kata, macam mana modal dah habis, awak negosiasi sendiri, macam mana ni? Dan kategori yang ketiga, orang yang sentiasa cari jalan. Adalah hikmah ni. Allah Ta'ala nak suruh dia ikhtiar cara lain ni. Macam mana cara dia nak buat? Sebab akhirnya kita tengok kebergantungan kita kepada manusia akan menyebabkan kita kecewa. Kebergantungan kita hanyalah kepada Allah. Lepas itu adalah suara yang kita dengar, cakap senang lah tu ayat ni nyampah tu. Aduh nak nyaut kan, tu masalah kan. Tapi itulah kita fikirlah sendiri tuan-tuan. Nabi dulu pun susah kan. Apa zaman Nabi tak ada wabak ke? Ada, lagi tak ada nama kira wabak ya. Kan? Nabi kata ketika berlakunya wabak, jangan sekali-kali kalian tinggalkan kawasan wabak dan pergi pada kawasan wabak. Maknanya kalau kita ikut akur perarahan pemerintah itu, maka kita sebenarnya dapat pahala. Kalau kita niatkan sebab Nabi dah beritahu macam tu, dapat pahala. Ya. Tu sebab tuan-tuan ni kan, polis tu suka-suka ke buat Roblox tu. Dia pun pening kepala orang ni, pusing. Lepas tu siap bangga lah tu. Alhamdulillah berjaya melepasi Roblox. Pencapaian ke dia tu. Kan? Yang polis tu pun dia kadang tengok, alah tak apalah, lepaslah jalan kan. Ambil kesempatan lah dia. Kan? Ada lah yang ajar tu. Kau lalu ke polis tu, kau tin, kau hon, kau angkat tangan, jalan okey kata. Dia kan tu. Dia tak ada tanya banyak dah. Kan? Tak ada tuan-tuan. Kita ni jangan ambil kesempatan. Tu ya. Bila dah kono tuan-tuan penyakit tu kita tahu. Masa tu bila kono penyakit tuan-tuan, jangka hayat umur kita 2 minggu nak tentukan kita boleh survive ke tak. Tu paling lama tu. Mana jenis yang dah tak terdaya, memang ada penyakit mencangut tu, nak mencangut. Mencangut tu napai tak sampai, mencungap lah orang sekarang cakap. Ni mula seminggu padam. Ya, nak cakap apa? Tu sebab yang baru-baru ni ada pula orang share dalam WhatsApp kan. WhatsApp group tu ada yang share dia kata doa sama-sama mudah-mudahan coronavirus ni bertambah balik peratusannya supaya kita tak payah pergi sekolah tu. Ada. Dan apakah langkah-langkah untuk mempertingkatkan virus corona tu? Adalah beritahu. Tuan-tuan, kita kalau buat macam tu kita tak sensitif tau. Maksud tak sensitif apa? Jangan lupa ada banyak nyawa yang dah terkorban disebabkan oleh wabak ni. Dan apakah perasaan ahli keluarganya bila kita main-mainkan macam tu? Tu sebab kita kena fikirlah kan. Kemudian diceritakan bahawa seorang lelaki tidak pernah membaca selawat kepada Nabi SAW. Pada satu malam dia bermimpi melihat Nabi SAW, baginda tidak menolehnya. Kemudian lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau marah padaku? Rasulullah menjawab, tidak. Lelaki itu bertanya lagi, mengapa engkau tidak memandangku? Kata Rasulullah, karena aku tidak kenal kamu. Lalu lelaki itu berkata, bagaimana engkau tidak mengenali aku? Aku adalah lelaki umatmu. Padahal para ulama telah mengatakan bahawa engkau lebih mengenali umatmu lebih daripada ayah dan ibunya. Rasulullah SAW berkata, mereka benar, aku tidak mengenalimu kerana engkau tidak mengingatiku dengan membaca selawat. Padahal aku kenal umatku itu bergantung kepada bacaan selawat mereka kepadaku. Kemudian lelaki itu terbangun. Masa dia tidur, dia mimpi terjumpa dengan Nabi.
Dia mimpi dengan jumpa dengan Nabi. Nabi memalingkan muka. Kenapa? Kenapa Rasulullah kau marah kat aku ke? Tak, aku tak marah, tapi aku tak kenal kau siapa. Macam mana kau tak kenal? Sedangkan kau dikatakan oleh ulama semua bahawa kau lebih kenal umatmu lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Memang betul aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa kerana kau tidak pernah sekalipun berselawat kepada aku. Terjaga dia bertidur menangis dia. Dan semenjak daripada itu dia berubah dengan berselawat tak kurang, dia membaca selawat tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sekali lagi. Kali ini Rasulullah SAW memberitahu dia, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Maknanya apa? Yang main itu petanda tu tuan-tuan. Ini kira makna masuk dalam kategori soalan bocor. Jadi kita ni kalau nak bagi Nabi kona kita selawatlah banyak. Siapa yang menyanyi kerja awak kat mana belum tentu dia dah. Itu ada harapan Nabi tak kena dia. Melalak tak apa benda dia melalak kan. Maklumlah tengah PKP ni macam-macam cerita, tengok macam lagu dong lepas dia dah mula dan leko kan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, bulan puasa tu tak kurang, memang ramai betul yang hantar WhatsApp dan juga mesej, personal message kepada saya. Dia kata seronok benar tahun ini sebab pertama kali dalam sejarah dalam rumah tangga dia full sembahyang Jumaat. Semua waktu tarawih ke fardu ke tak boleh. Mana ni seorang ni tak cukup mana? Macam tu sekali. Tapi mulai SOP jamaah ke masjidnya, ke suraunya dah mula kondu dah ke rumah tu. Dah mula hilang-hilang dah. Sembahyang sendiri dia dah mula ayat tu keluar. Nampak kan? Bayangkan berapa ramai ayah-anda ni, bapak-bapak ketua keluarga tak dapat tidur malam raya, mengenangkan apa? Mengenangkan teks khutbah belum hafal lagi. Berapa ramai segala batang penyapu kayu yang ada semua sampai sahabat-sahabat lah janji pegang kan. Tapi nak tunjukkan tu hikmah dia. Baru kita tahu koci hati abah baca khutbah kau tidur ke belakang. Marin itulah kau jual abah. Imam baca khutbah dia tidur ke belakang. Kau tahu perasaan macam mana kan? Macam tu. Wah, teks khutbah simple kan, untuk ahli keluargaku yang dikasihi kan dia sebut kan. Tu hikmah dia. Ramai yang sembahyang. Tahun ni boleh kata kita tengok peratusan yang paling tinggi sekali masyarakat Islam di Malaysia berjaya sembahyang tarawih penuh sebulan. Kan? Paling tinggi. Dan tahun ini kita mempunyai peratusan yang paling tinggi melahirkan imam tanpa tauliah. Tu tak kira lah kan, bacaan yang merayau ke apa tak kira lah. Kadang-kadang bini ke belakang Mustafa-Azim. Bini ngaji rajin, bini TikTok mengaji. Jadi bila laki baca Allah laki dan lah. Apa baca tu bang? Fatihah terlupa. Bayang tu belum masuk ayat dia tu. Kan? Tapi tu dah pengajaran. Makna baru kita tahu, makna kita kena ada ilmu, makna kita kena belajar, kita kena tahu kita ke takat mana, tahap mana. Tu dah, tu keadaan dia. Ya, kejap tuan-tuan masuk berlalu kan, tak boleh lama ni. Kan? Sekarang kena tindakan kan, yang main-main sekarang. Kan? Jadi makna katakanlah dalam surah Ali Imran ayat 31, katakanlah jika kamu mengasihi Allah, ikutlah aku, nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Tanda mencintai Allah adalah mengikuti perintah-perintahnya, mendahulukan taat kepadanya, mencari redha-Nya. Adapun cinta Allah kepada hamba-Nya yang mukmin bererti memuji mereka, memberi pahala kepada mereka, mengampuni mereka serta memberi nikmat kepada mereka dengan rahmat, penjagaan dan taufiknya. Barang siapa mengaku 4 hal tanpa bukti 4 hal, pengakuannya adalah dusta. Siapa yang mengaku 4 perkara tetapi 4 perkara lain pula yang dia buat, maka dia dusta saja. Apakah dia? Dia mengaku dia cinta syurga tapi tak taat, maka palsu. Jelas dia bohong. Siapa mengaku cinta Nabi tapi tidak suka ulama dan fuqara, maka pengakuannya adalah tidak benar. Barang siapa mengaku takut akan neraka tapi tidak meninggalkan maksiat, tanda dia dusta.
Dan barang siapa mengaku cinta kepada Allah padahal dia mengeluh ketika ditimpa bala, maka pengakuannya adalah bohong. Nampak tak? Kita selalu sebut kan, syukur. Kita selalu sebut sabarlah banyak kan. Bila datang ni ujian, sabar. Sabar. Ya, orang kata yang kadang saya cakap sabar senang. Sabar itu separuh daripada iman. Tapi tak pernah orang tanya, separuh lagi apa? Faham tak? Kan dia selalu, sabar itu separuh daripada iman. Habis separuh lagi? Separuh lagi apa? Dah menung. Lah tak pernah lah terfikir tu. Apa dah bagi separuh tu lah ambil. Separuh kita dah tanya lah. Cuba tanya imam, mam, separuh lagi apa mam? Tanya. Tu nanti saya semak dulu kan. Separuh lagi apa? Separuh daripada iman adalah sabar, separuh lagi adalah syukur. Kan Nabi sebut, amat menghairankan umatku bila mendapat nikmat dia boleh bersyukur, dan bila diuji oleh Allah dia boleh bersabar. Nabi sebut heran orang macam tu. Sebab Nabi ingat, kalau Nabi itu sendiri, Nabi sendiri payah. Nabi tahu payah nak sabar tu. Tapi bila umat dia sabar, heran Nabi. Boleh dia sabar. Cuba tengok Nabi Ayub tu. Nabi Ayub kan, siapa yang tak perasan Nabi Ayub punya kisah yang diuji dengan penyakit kulit kan, yang sangat kronik. Sampaikan ulit tu, berulat-ulat tak faham. Berulat-ulat kan, sampaikan jatuh ulit tu, dia boleh ambil beli ulit tu letak situ balik. Nabi Ayub that sabar. Kalau kita padan kau pijak lah tanya padan mampu lagi baik itu kita. Tapi bila dah jatuh tu, sampaikan semua orang dah tak nak jaga dia, semua jauh pada Nabi, tak tahan bau Nabi Ayub ni dah busuk, bau sakit itu, bau nanah kan. Lepas itu bila cakap, bila isterinya sampaikan, isterinya sampai akhirnya bercakap, wahai suamiku Ayub, kata, kau minta lah dengan Allah supaya sembuhkan penyakit kau ni, tentu Allah akan sembuhkan. Nabi Ayub cakap lah, apa sangatlah yang aku sakit ni. Ada yang cakap 7 tahun, ada cakap 17 tahun, ada cakap 10 tahun kan? Apa sangatlah sakit aku ni yang 17 tahun ni dibandingkan dengan berpuluh tahun aku sehat dulu, tak ada pun aku nak komplain. Kenapa sekarang aku nak komplain? Macam tu Allah uji kita ni tuan-tuan. Pertama, uji kita nak suruh sabar ni. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang. Keluar je poster malam ni ceramah, sila bawa sejadah masing-masing. Kan? Lepas fikir tu, umat kan bawa sejadah. Lepas tu kau berapa nak turun tu? Beratur pula kau nak tembak pula dahi ni sekarang. Alah leceh lah mungkin itu. Tapi orang yang sabar di awal dah datang. Yang paling sabar dia beratur. Dia pun sabar. Lepas tu kena nampak tak apalah, let lu orang masuk. Tak apa. Tapi bersabar untuk taat perintah Allah. Kedua, bersabar untuk tinggalkan larangan Allah. Bukan senang kan? Orang ajak mengumpet, sedap. Orang nak ajak mengumpet, kau tahu tak? Apa? Dia kalau berbisik tu mana tahap rahsia dia tu memang tinggi betul tu. Aku dah dengar lah. Kau dengar apa? Dia kalau panjang, tu berserius, memang serius matter lah. Ya. Kan? Dia orang bertahap tu lah kan. Cerita mengumpet, kita tahu tak berdosa? Tahu, ngumpet ya. Orang perempuan lagi best, bukan perempuan Putrajaya, tak tempat lain. Aku ni bukan nak ngumpat tau, tapi kongsi je. La ilaha illallah, boleh lah macam tu. Apa istilah sekarang orang cakap, membawang kan? Membawang tak sesuai. Bawang ni kalau goreng dengan tolong akan beli, sedap. Dan bawang tu masuk dalam barangan kawalan. Janganlah dijadikan istilah pada orang berbuat sebagai membawang. Yang sesuai membangkai itu sesuai. Sebab orang yang mengutuk saudara atau mengumpit macam makan bangkai busuk saudara dia sendiri. Dah mulai sekarang kita umumkan, viralkan istilah membangkai itu. Buanti-buanti lah membangkaikan orang ni, cakap tu. Ya, zaman Nabi dulu ada dua perempuan punya seronok berburak cerita buruk pasal orang. Dia punya seronok ni bulan puasa ni sampai dia jumpa Nabi.
Ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin nak buka puasa? Hawih mana? Punya teruk mengumpik pasal orang sampai nak berbuka. Kita tak adalah sampai macam tu, betul tak orang perempuan? Orang perempuan tak adalah sampai macam tu, betul tak? Betul kan? Maknanya tak ada sampai macam tu. Mengumpik cuma tak adalah sampai minum dah kan? Macam itulah kan? Ngumpik tetap ngumpik, cuma tak sampai minum ya. Tapi mana kata? Nabi kata apa? Tak payah kau minta izin lagi dah, kerana sesungguhnya kau dah berbuka dah pun. Tak percaya cuba kau luahkan apa dekat mulut kau. Dia luahkan, terkeluar daging busuk saudara dia tu. Zaman Nabi makin tunai. Allah Ta'ala tunjuk. Meninggalkan larangan Allah. Boleh nombor. Kan seronok. Tak ada modal. Modalnya minimum risk. Oh, kononnya tu lah kan. Kata boleh nombor tuan-tuan. Kono tu kan. Bila kono tu pula, dia boleh belanja lah orang surau Al-Huda. Malam ni saya belanja makan. Hari ni hari lahir saya kata. Tiap-tiap bulan botol hari lahir kau kata kan. Kau hajar betul dah lah dapat sumber haram belanja lah orang surau. Bayangkan tu. Dan begitu juga yang ketiga, bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Sabar tuan-tuan. Yakin, percaya cakap saya. Banyak hikmah tuan-tuan. COVID-19 ini banyak hikmah. Tuan-tuan. Ni kita dapat jumpa kan. Ya. Kalau ikut surau Al-Huda ni, dia punya giliran dapat panggil sini 5 bulan lagi. Ni dek banyak yang tak prepare. Dia dapat dulu. Dapat tengok roket-roket kan. Dapat tengok roket-roket macam ni. Rahman Samsul debat baru tahu. Tengok dalam TV lain kan. Ya. Ada orang cakap selalu tengok dalam TV je Ustaz. Samalah, saya pun tengok saya dalam TV je. Saya cakap macam tu lah. Sana orang nak cakap kan. Kemudian engkau derhaka tapi mengaku cinta padanya. Inilah keanehan zamanku. Jika benar engkau cinta, tentulah mentaatinya. Jika benar engkau cinta, tentulah mentaatinya. Selalu pencinta akan taat kepada kekasihnya. Tanda mahabbah adalah mengikuti yang dicintai dan tidak akan menentangnya. Itu dia. Ikut. Kalau kita sayang Nabi, ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Confirm terbaik, contoh ikutan terbaik. Dia bukan sebut antara yang terbaik, tak. Kalau kau nak beli kereta yang elok-elok, kereta kat kedai tu, tak. Dia sebut kereta yang paling baik sekali kau nak beli kereta ni. Macam itulah. Jadi dah tahu contoh ikutan terbaik. Tu dia contoh ikutan terbaik. Dah tahu dah contoh ikutan terbaik Nabi. Kenapa nak ikut penyanyi Korea tu? Kenapa nak ikut pelakon-pelakon pula yang tak antu arah tu buat apa? Kan mana yang elok-elok lah, tapi minta elok ramai. Jadi macam mana tu? Tengok balik. Dah ada contoh ikutan terbaik. Kan? Contoh ikutan terbaik, tanpa tak nak ikut. Lepas tu ayat apa? Kau ni cubalah kau maafkan dia. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Ayat kan? Ayat itu Nabi. Dan bukan Nabi. Kalau Nabi dongah, tentu-tentu Nabi kau hati. Nabi buat elok tu, mudah-mudahan kita ni pun jadi elok macam Nabi. Itu sebab Nabi bagi standard paling ringan sekali. KPI Nabi bagi kat kita. Apa dia? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Nabi bagi standard satu ya. Bukan 10. Bukan 5 boleh. Kau hidupkan satu, kau sayangkan aku. Apa maksud hidup? Buat selalu, walaupun satu. Apa sunnah Nabi yang paling senang? Makan. Nabi makan sebelum lapar. Berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu kita. Badan masing-masing lepas PKP macam pelampung. Terapung dekat laut tu. Kalau apa? Terjun dia terapung. Terapung. Makan dia kau tuan-tuan. Bolehlah ada grup apa? Grup masak tak jadi apa? Grup tu. Poning nak kepala. Kau masak lah. Kau mahu tanya lelaki. Bang, ini lah apa? Cakap lah. Dalam pada cakap-cakap tu kejap-kejap barang sampai. Kejap barang sampai. Aduh, yang bodoh nak diorder. Puyuknya lah. Abang, belum tokan dah masak. Bayang tu.
punya hana piuk nasi tu. Macam-macam lauk nak dicuba kan. Tapi okeylah, adalah kebaikan dia. Tapi ikut sunnah Nabi paling senang apa? Jangan makan banyak-banyak. Itu ya. Pernah disebut oleh hukama dulu-dulu, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Sampai tak salin tu. Nganggu orang main pergi ke lantai, akan tanya balik, lupa tu masalah tu. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Tu dia. Jadi mana kata, mana yang kita boleh buat. Itu sebab bila Nabi sebut, barang siapa hidupkan satu sunnahku, sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Maknanya Nabi suruh pilih satu, buat senang, hidupkan sunnah Nabi. Sebab siapa hidupkan sunnah Nabi itu sayang benar laki Nabi. Makna KPI yang Nabi bagi, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Paling senang apa? Itulah dia. Lepas itu bercukur kan, Nabi sebulan sekali cukur. Jangan biarkan, jangan membolor berpuluh tahun. Tahu? Yalah, dalam sebulan sekali itu kecantik itu. Sebab apa? Sebab Nabi suka bersih-bersih. Dibolor bulu ketiak tu lah. Paning sampai ke dapur baru. Jadi apa lagi? Kalau sebut nama Nabi itu tadi, selawat tu pun tu pun tanda kita sayang Nabi. Inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Selawat banyak kan? Dengar nama Nabi, selawat. Tapi jangan luih benar pula. Katalah nama laki Muhammad, bini pagi tang dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya untuk Nabi je tahu. Jangan pukul gator pula. Dia luih, bangsa luih, tak erti nak beza pula di balon ni semua. Pukul gator lah katakan. Jangan tentu. Hanya untuk Nabi saja. Jadi diceritakan bahawa ada sekumpulan yang datang kepada Asyibli radhiyallahu anhu. Dia berkata, siapa kalian? Mereka menjawab, kamilah para pecinta Tuhan. Dia menghadap, kemudian dia melempari mereka dengan batu. Tentu saja mereka lari melintang bukang. Lalu Asyibli berkata, mengapa engkau lari dariku? Jika engkau benar menyintaiku, tentu tidak lari dari ujianku. Kemudian Asyibli berkata, ahli mahabbah, mereka telah minum gelas cinta, maka bumi dan negeri ini kelihatan sempit. Dan mereka sungguh makrifat kepada Allah, mabuk dalam keagungannya, berlalu lalang dalam kekuasaannya. Mereka sedap berjumbu dan bermunajat kepadanya. Setelah itu Asyibli bersyair, kata cinta wahai Tuhanku memabukkan. Pernah engkau lihat kekasih sejati tidak mabuk kepayang? Maksudnya nak cerita, dia bila dia cakap, ya, kami ni pencinta Tuhan, kami suka sangat dengan Tuhan. Dia ambil batu balik lagi dah. Dia kata patutnya kalau kau sayangkan aku, ujian aku bagi pun kau terima. Itu maksudnya. Tetapi tuan-tuan ada orang baling batu, jangan tuan tadah pula lagi. Ni maksud ni nak bagi pelambangan tentu keadaan bila Allah uji kita. Kita nak yang sonok-sonok, tapi ujian Allah bagi tak nak terima, macam mana? Kan ujian apa? Ujian sabar dengan ujian yang Allah bagi kat kita tu, itu paling susah sekali. Tapi antara ujian miskin susah hidup dengan ujian kaya, ramai yang fail ujian kaya, tuan-tuan. Iya. Masa susah ingat sembahyang. Masa susah tu elok dia datang surau 5 kali sehari datang. Masa susah tu rajin dia sokak. Dah kaya lah lupa diri, tuan-tuan. Mengelinjang dalam YouTube. Kayanya, kaya tu. Saya tak cakap orang sini, dia tahu orang mana, dah tahu lah. Berjoget-joget, apa semua contoh lah tuan. Kaya. Ya, kita pun cakap kaya. Tapi itu sebabnya kan minta kaya. Tapi kita minta, ya Allah, kau berikanlah aku kecukupan dalam rezekiku, ya Allah. Macam tu ya kan. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati. Kaya Allah uji dengan kecukupan. Sebab ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Tuan-tuan tengoklah kita ni kesnya dalam surau ni. Ada orang monong tu. Monong. Kenapa dia monong? Dalam poket tinggal RM10. Ada orang
Aduh, kenapa? Duit dalam bank tinggal 5 juta. Ha? Paning ke mana tu? Tak, tuan-tuan, kita mungkin golak, tapi memang ada kat luar orang macam tu. Yang kita pula, kalau dia nado 5 juta tu senang kan? Iyalah tuan-tuan, tapi tuan-tuan kalau ada 5 juta, tengok cerita Piramli tu betul tu, yang apa, yang Aziz Sata jumpa tu lah, Tembika tu yang jumpa, yang dia dapat omeh tu kan. Kan dibawa balik tu, yang dekat dalam tu. Cerita apa tu? Alibaba punya lapuk kan? Ha? Dia dapat duit tu, belum lagi kayu lagi, dah baru dapat duit lah. Dah testing nak berjalan macam mana, nak apa macam mana, kau tahu panggil tu. Macam tu lah kita kan, kalau dapat duit tak tahulah macam mana. Berapa ramai orang, dan besok dah pension sonang, dan tak ada bono nak fikir lagi dah. Berapa ramai cakap? Pension sok dan keluar duit ke BSP dan dah ada 500,000, relax ya. Dia pun pension 2 minggu lepas tu pegang senapang kat bank. Dah jadi jaga apa hal itu, kau khabar nak relax. Nak cerita apa? Sebab apa? Sebab tak pernah cukup tuan-tuan. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Mana dah? Iya tuan-tuan. Tak pernah cukup tuan-tuan. Tak. Tuan-tuan tengoklah orang kayu ni kan. Itu sebabnya jangan minta kayu, minta cukup. Kau cukupkanlah rezekiku ya Allah. Kau cukupkanlah aku melihat isteriku ya Allah. Tu pun abang dah, abang aja dah. Tak, poin tu penting tu. Sebelum dia protes saya datang kan, ada penting. Iya, perempuan pun sama. Don't take things for granted, you know. Because nowadays, lama-lama ya kan. Satu lelaki seboleh perempuan sekarang. Jadi apakah peranan kita? Itu salah apa aja tu kan. Jadi orang perempuan, kalau tak nak tu, layan elok. Berhentilah pakai baju kelawar ni. Kan golak tembak tu. Dia buat. Tak jaga macam mana kan. Lelaki ni, dia punya mata tu kan, dia tengok bini Kenapa bini pun tak tengok. La ilaha illallah payah kan. Cuba kita semarahkan. Sebab itu pun sunnah Nabi. Kan? Dah diulas belakang kan. Dia cakap lah. Tu baru cerita kelawar, tu boleh cerita benda lain. Cakap apa. Kan? Jadi mana kata bila Allah uji kita. Macam Allah uji, dia dalam banyak-banyak ujian yang paling teruk sekali, ujian sakit. Jangan cakap. Kita domam pun kita dah rasa macam mana. Macam dah tak ada makna dunia tu, baru domam tu. Belum lagi yang macam sahabat-sahabat kita yang kena kanser, yang kena penyakit yang polik-polik, tiba-tiba terbaring. Allah, makasihlah kau datang. Ujian sakit ni, kita boleh cakap kau sabarlah, cakap tenanglah. Dia tak boleh bangun. Ya, bila saya pergi, beliau terlibat pergi bagi yang semangat-semangat, tengok orang yang terbaring, Allah Akbar. Kalau kita duduk tempat dia macam mana? Macam tu lah. Kita fikir. Bila setiap kali anak-anak Adam, Nabi SAW bila adalah manusia ni diberikan ujian sakit, Allah akan hantarkan 2 malaikat pergi tengok dia. Kau pergi tinjau dia ni, tengok apa dia cakap. Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala boleh sasana, Allah Ta'ala memang tahu. Allah saja bagi kau jauh kat malaikat. Malaikat pun pergi tengok. Bila dia tengok kan, yang seorang, Allah, domam. Agak Allah saja bagi aku domam ni, biar aku boleh berehat kat rumah. Alhamdulillah. Berehat Sebab kalau macam tu, malaikat pun balik pula dia report, ya Allah, dia syukur ya Allah. Dia kata kau bagi dia domam, boleh dia rehat kat rumah. Kalau begitulah katanya sebab dia syukur. Nescaya kalau dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga, dan kalau dia hidup akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Tu sebab kita bila elok demam semua bodoh nak pergi. Tiba-tiba masa tu lah nak basuh kereta, nak pergi pasar lah, nak pergi niat lah. Sebab sebenarnya daging dan darah kita dah bertukar. Allah bagi sakit, Allah nak cuci dosa. Lagi tahu kita sakit, lagi banyak dosa Allah Ta'ala cuci. Dengan syarat jangan mengeluh. Ini tak, bila demam Allah,
Allah mampu lagi baik. Alah. Allah adalah pergi klinik bil mahal pula. La. Dia masalah lah. Dan tu masalah tu. Jangan kita mungut. Tengok bila kita sakit, pertama Allah tarik selera makan. Kedua Allah tarik kesegaran badan kita. Dan ketiga Allah tarik dosa-dosa kita. Bila kita elok daripada damam, Allah pulangkan balik selera makan. Allah pulangkan balik kesegaran badan. Tapi Allah tak pulangkan dosa-dosa yang kita dah buat dulu. Allah Ta'ala tak pulangkan balik. Itu sebab Nabi sebut dalam satu hadis, andai kata kamu sakit, jangan segera kamu meminta sembuh. Nabi kata, jangan segera meminta sembuh tu maknanya, Nabi bagi gambaran, kalau kita sakit tu, makna kata sebenarnya banyak Allah nak cuci dosa kita sebenarnya. Tapi bila bukanlah kata, ya Allah biarlah aku sakit, bukan macam tu. Tak ada siapa minta macam tu tuan, tak ada. Hana bona orang tu kan. Iya tuan. Sebab kita ni, hidup kita ni sementara tuan-tuan. Kita tak tahu mati bila. Nabi Yaqub pun tak tahu dia mati bila. Nabi Yaqub tu kenapa saya sebut Nabi Yaqub tu tak tahu? Nabi Yaqub dengan tahap dia kancing tu, dengan malaikat maut. Nabi Yaqub rapat betul dengan malaikat maut. Cuba kalau kita kawan dengan malaikat maut, macam saya tak tahulah, masa tu Montori pun datang jumpa kita tu. Kau tanyalah dia, aku bila? Mungkin lah. Mungkin macam tu lah kan. Malaikat maut. Tapi Nabi Yaqub cakap apa? Kau datang ni, setiap kali malaikat maut datang, kau datang ni nak ziarah aku, kau tak nak cabut nyawa aku? Wah Yaqub, aku datang nak ziarah kau. Setiap kali datang tu tanya, kau datang ni nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Aku nak ziarah kau, wahai Yaqub. Lepas tu Nabi Yaqub tak tahan, dia pun cakap, boleh tak kau tolong aku satu perkara? Kau janjilah dengan aku. Apa dia? Kalau nak cabut nyawa aku, janganlah tahu cabut dia, bagi tahulah dulu. Malaikat maut kata, kau jangan risau wahai Nabi Yaqub. Aku akan hantar paling kurang 3 utusan untuk kau. Makna 3 tanda aku akan bagi. Logo lah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub lepas tu tanya lagi, kau datang nak cabut nyawa aku, nak zarah aku, nak zarah kau. Nak cabut nyawa aku, nak zarah kau. Kau nak zarah kau wahai Yaqub. Satu hari tu kau nak datang nak cabut nyawa aku ke nak zarah aku? Sesungguhnya aku datang hari ni, aku nak cabut nyawa kau wahai Yaqub. Kau kata dulu nak bagi 3 utusan. Sesungguhnya aku dah bagi dah pun. Apa dia? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada lu merasa macam tu. Dulu boleh drive jauh, sekarang baru pun dah berhenti RNR, berhenti sakit belakang lah, apalah, terdarah lah, apa macam kan? Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada lu. Nah, yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada lu. Tiga dah ada, standby lah, apa lagi. Soalan bocor. Baring saya siapkan balut ke putih, sana standby kan. Iya. Kan Nabi sebut orang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Orang tua-tua dulu paling hebat tentang mak ayah kita, nenek-nenek kita dulu. Dia dah gulung siap dengan kain batik lopeh apa semua. So kalau mak meninggal, so kakek laci bawah sekali tu, semua kain tu semua dalam tu. Kita dah. Dalam senarai khairat kematian pun tak ada nama dah. Cakap burak kemihana ni. Iya. Tu sebab jangan belagak apa kita ada. Allah Ta'ala nak cabut nyawa macam tu. Lain lah kalau ada senarai kat papan kenyataan kat luar kan? Senarai kematian minggu ini. Ada. Dia akan update setiap hari lepas Zuhur. Ada tak kan? Lepas Zuhur yang berkerumun kan? Nama kau ada tak? Tak ada. Balik. Tak ada. Tak kan? Yang sahur, weh, nama kau. Bila? Besok. Ada pula. Masuk dalam, nak mengelupur, dia jumpa imam. Tolong, mam. Kenapa nak tolong minta tangguh, mam? Kau nak tangguh berapa lama pula? Anak-anak kenduri je minggu lah. Minggu depan nak matilah. Ayolah. Aku cubalah, tapi tak janji dah. Bunah, ya Allah. Ni hamba Allah. Siapa nama? Dia tanya. Dia ni ikut jadualnya mati besok, ya Allah. Kau tolonglah bagi lanjut dan sikit usia, ya Allah. Baik seminggu jadilah anak-anak kenduri. Alhamdulillah. Kau pergi tengok. Dia petinya padam namanya.
Dah nombor 2 tolak naik nombor 1, dah nak mati dulu apa? Tak habis kau jauh imam tu dah. Tak, dia tak macam tu dah. Dia suruh kita bersedia. Dia tak macam tu dah. Kita kena sedia, kena standby. Bila-bila kita boleh mati kan? Ayo. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Bila Allah bagi umur, manfaatkan. Ya. Dikatakan bahawa apabila unta sedang mabuk cinta, maka dia tidak mahu makan sampai 40 hari. Kalau dibebankan dengan barang yang berlipat kali ganda, tetap dia akan bawa. Ketika hati dia asyik mengingati kekasihnya, maka dia tidak suka makan dan tidak merasa berat dimuatkan barang berlipat ganda. Itu demi cintanya. Jika demi cinta seekor unta mahu meninggalkan syahwatnya dan sanggup menanggung beban yang berat, adakah engkau telah meninggalkan syahwat yang diharamkan demi kerana Allah? Sudahkah engkau meninggalkan makanan dan minuman kerana Allah? Apakah engkau telah sanggup memikul kebaikan itu? Maka pengakuanmu adalah kosong belaka, tidak berguna di dunia maupun di akhirat, di sisi makhluk atau di sisi Khalik pencipta. Macam unta, bila dia mabuk ke payang kan, dia tak makan 40 hari. Bila dia suka kayak unta betina tu. Dan bila pikul beban yang berat tu, dia dah tak kisah dah, dia bawa lantak lah. Faham kan? Sebab perasaan itu macam itulah. Dah cinta ke Allah kan. Manusia selalu sebut nombor 1 yang dia hamba Allah, tapi dia gama buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila diuji dengan susah sikit, dia mula mengelupa dia Allah bagi rezeki. Dan yang ketiga, dia selalu sebut dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati, tuan-tuan. Ya, jadi mana kata kita ni ingat duduk di dunia ni sementara. Apa bayangkan saya sebut dunia ni sementara. Kita ingat tak peristiwa Isra dan Mi'raj dulu kita dengar ceramah kan? Yang mana ustaz tu cakap bagaimanakah Nabi didatangi dan peristiwa-peristiwa pelik tu kan, dia nampak seorang perempuan tua bongkok 3 tu. Perempuan tua bongkok 3 tu, Jibril kata, itulah dia dunia. Dah tua sangat nak, tunggu masa nak kiamat. Jibril kata, itu zaman Nabi. Dunia dah tua, zaman kita lebih lagi. Banyak mana tanda tuan-tuan, banyak tanda. Orang dah confused dah, toilet mana nak masuk. Pasal tu saya cakap, dia masuk dalam tu, jantan ko tak ko dalam ni. Terperanjat keluar, dia balik tengok. Rasa betul lah. Paning tuan, paning. Dan dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Nabi tak ada dia heboh dah pasal dunia kan. Ada. Orang minta memang bagi, malahan Nabi susah hati kalau tak boleh bagi. Kita pula dah bagi susah hati tu apa ni? Lalu tabung kan? Mula dah tabung. Ada. Macam tahu-tahu dia aku buat duit malam dah. Macam tu lah kan. Iya tuan-tuan. Tapi alhamdulillah saya tengok bulan kita dalam PKP tempoh hari, ramai betul yang menyumbang. Kan? Sampai jadi hal pula menyumbang. Kan ini lah bergaduh lah netizen dengan orang ni. Tolonglah jangan bergaduh. Kita tak tahu apa benda yang orang hadapi. Janganlah diam lah. Tak ada nak backing sesiapa, bergaduh bagi pergi mahkamah. Allah, tak ada kojo tu. Banyak benda lain boleh digaduh kan. Gaduh benda pasal bercakap berlawan cakap dekat dalam media sosial kan. Masalah dunia sementara, apatah lagi dalam dunia. Apakah 3 perkara dunia yang sementara? Pertama, suami isteri sementara. Boyfriend girlfriend lagi lah sementara. Suami isteri sementara. Itu tak suami I bagi I berapa sebulan. Terangkit koning kan 2,000 sebulan. Kau ada? Mak dia punya cakap tu. Minggu depan pendek napih laki mati. Mana kau punya 2,000 sebulan? Masa tu baru tahu. Isteri lawa, bini dan lawa. Okeylah, cakap dengan bini sudah lah, tak payahlah banyak pengumuman ke orang. Kan? Sampai masuk lawa, lawa tu sendiri pun sementara. Berapa lama lawa? Kita tengok. Biar deh suami kita tidak setampat Aaron Aziz.
biarlah isteri kita tidak secantik Fazurani Lofa Maya Karim. Syukurlah sebab tutup lampu sama. Yo tuan-tuan, kau ingat tutup lampu menyalur muka ni Lofa tu? Tak ada sama kalau berapa mana dan sama. Orang dulu-dulu saya tengok mana dah. Itu sebab anak orang dulu ramai, betul tak? Orang dulu ramai sebab current tak ada. Pukul 8 dah kalau apa kena buat? Kan? Yo, nak cakap apa? Bahagia hidup. Bahagia mak ayah kita, tak payah nak bercinta-cinta bagailah. Tak ada dah Valentine Day dah. Merapik dia tu. Setiap hari kita hargai isteri kita, kan? Isteri pula hargai suami selagi ada suami itu. Hargai. Orang perempuan, saya nak pesan, menurut kajian, suami mati dulu. Tengok ke depannya. Saya tengok pada depan ni pun dah simpati, nampaklah. Jadi orang perempuan tolonglah jaga elok-elok, kan? Faham tak? Tapi janganlah masak besok meraung lah masak. Kita pokok orang takut abang mati besok tu. Langsung tak makan lagi tu gitu. Tak adalah macam tu kan. Tak adalah macam tu. Tapi mana hargai lah. Sementara suami isteri sementara. Tapi dalam kesementaraan itu ajak ingat akhirat. Yang kedua, pangkat kedudukan. Sementara. Tuan kau jual lah pegawai besar mana tingkat mana pun pangkat kita dekat Putrajaya ni. Sampai masuk pencen. Bila pencen tu pula, makin aku pegawai paling besar sekali dalam pejabat ni, kau tak tahu kau. Tiba-tiba dah dekat penghujung tiang tu pencen. Tu bekas DO tu dia kata. Tu bekas pegawainya tu. Dah bekas. Dah bayar pencen. Tapi kalau daripada muda hidup dia tak belagak. Campur dengan orang, tak sombong. Sampai ketua orang cari dia. Sebab tu yang kita nak. Belagak kan. Tak payah belagak-lagak kan. Tak payah. Yang tak ke mana pun orang belagak kan. Sudah nak tolan balik apa yang kita cakap susah. Dan yang ketiganya adalah harta. Cuba ingat kat kampung kita kan. Ingat tak kat kampung kita dulu ada satu rumah besar. Mesti adanya, setiap kampung ada. Saya dah tanya dah, memang semua kampung ada rumah besar. Dan dia kita masa kecil cakap, aku kalau dapat rumah macam tu mesti best. Aku nak buat rumah macam tu. Hari ni tak heran dah rumah tu. Sebab dah berlambak dah rumah besar. Ke Putrajaya tu, apa banyak signboard baru naik. Perumahan baru, dapatkan segera. Kan, lot terhad hanya 2.5 juta kepala otak. Hanya 2.5 juta pun tu hanya tu. Menangis orang kampung macam hanya tu kan. Kok hanya tu RM50 faham? Hanya 2.5 juta tak monong kata kan. Iyo tuan. Sementara ketok ulama berkilat ketok kau lawa weh dia kata kan. Berapa lama? 2-3 minggu dah tak peduli dah kata tu. Betul. Itu dia. Sementara handphone je tak. Beli handphone. Sampai rumah. Dah keluar handphone baru kat dalam TV tu. Belum sampai ada setting volume ke apa semua. Tak sampai setting dah. Baru tukar wallpaper dah ada handphone baru. Handphone baru dah. Tak payah dah ni yo. Orang lelaki ni sampai satu tahap dia tak nak benar ada tukar handphone ni. Tak nak. Orang perempuan kau jawab. Abang telefon ni bagus man. Kau guna WhatsApp ambil gambar. Tu ke jual. Ada mana lain buat? WhatsApp gambar. WhatsApp gambar. Beratus grup. Ada satu Datuk Menteri tu. Dulu. Ada satu Menteri tu. Dia pernah tunjuk WhatsApp dia ada 300 lebih grup WhatsApp. Termasuk satu grup tu, grup kami benci YB. Itu sambut nama Datuk tu. Grup tu, grup benci dia. Dia dalam grup tu. Cuba fikir. Wah gila betul. 3 kali dia left grup tu, dia masuk balik. Dia tunjuk kat saya, wallahi saya tak sebutlah nama tapi dia pernah tunjuk kat saya lah.
3 kali dia live group, orang tu add balik, sudah hanya Samsul, saya biarlah, saya malas dah, dia kan. Ya, punya marah orang dia. Kita orang marah kita tak ada sampai back group dah kan. Grup kami benci Samsul Debat dalam tu. Kan gila kau dalam isu yang ngutuk dia. Pasal tabah dia tu. Ya tuan-tuan, handphone kan, handphone. Sementara. Kan? Semua sementara. Macam mana pun, jadi apa yang kita nak kaji? Itu sebabnya dalam Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 20. Tuan-tuan faham elok. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan tidak akan ada padanya satu pun kebahagiaan. Baca balik surah Asy-Syura ayat 20. Itu sebabnya jangan nak kaya-kaya mana dunia ni, kaya akhirat insya-Allah dengan dunia dapat. Tuan-tuan datang malam ni kan, kita tengok mana ada yang hati kusut, tak ada. Kau poning mana lah tadi bergaduh dengan bini pun, ya nak okey dah ni. Balik kau okey. Yang balik okey. Iya, okey. Selesai. Iyo, betul. Tak ada siapa dah pergi surau ni. Balik itu kan Allah, tak ada. Kebanyakan dia tanam. Ya, sebab kanya akhirat lah kau ni. Kan, walaupun ada yang muka yang malam ni baru nampak, tapi itu tak apa. Permulaan yang baik. Setiap 1000 langkah bermula dengan langkah pertama. Itu penting. Ya. Diceritakan dari Ali, Sayyidina Ali, dia berkata, barang siapa merindukan syurga tentu akan cepat dan suka berbuat kebajikan. Barang siapa takut kepada neraka, tentu dia akan tahan nafsunya dari segala keinginan. Dan barang siapa yakin akan mati, maka tidak begitu selera kepada kelazatan. Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang mahabbah, lalu dia berkata, mahabbah adalah menghapuskan segala kehendak, membakar semua sifat dan hajat, serta menenggelamkan diri dari lautan isyarat. Maknanya tuan-tuan dan sekalian, kita ni bila mana kita suka sesuatu, maka kita akan kawal diri kita pada buat benda yang tidak disukai. Macam kita tahu kita cintakan Allah, kita cintakan Rasul, tentu kita akan buat apa yang Nabi suka. Kita tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Apa yang Allah tak suka pun kita tak buat. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suka dan Nabi suka. Maka kalau kita tengok tu sebabnya kalau bulan puasa dulu kan kita boleh faham nak kontrol, sebab kita nak kerja akhirat. Bulan puasa kita boleh pilih nak makan buah tamar dulu, sebab kita fikir nak kerja akhirat. Kita boleh pilih nak solat sunat tarawih, kita pilih nak jaga solat sunat witir kita. Dan ingat, solat witir ini saya ingatkan sekali lagi, bukan hanya bulan puasa saja. Tarawih ialah tak ada siapa pun yang seronok tarawih gitu. Tulis surat kat Menteri Agama, kami seronok sangat kat Putrajaya ni buat tarawih, tolong lanjutkan sampai Zulhijjah. Tak ada tarawih takat bulan puasa ya tuan-tuan. Tapi witir tu yang Nabi sebut. Siapa yang Nabi sebut apa? Sahabat Nabi Abu Hurairah beritahu bagaimanakah Nabi berpesan. Nabi wasiatkan kepada kami 3 perkara yang jangan kamu tinggalkan selagi mana kamu hidup. Apa dia? Nombor 1, jangan tinggal puasa sunat hari putih setiap bulan, kecuali pada hari-hari tasyrik itulah. Kan? Maknanya 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Islam. 1. Yang mengambil. Yang kedua, jangan tinggal solat sunat duha kurang-kurang 2 rakaat setiap hari. Setiap hari ini cerita setiap hari. Dan yang ketiganya, jangan tinggal solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Itu Nabi pesan. Jadi balik tu kau malih warna apa kan, kita ambil wudu saja, sembahyang 1 rakaat, dah tidurlah. Kan? Jadi rasa cukup zakat tu tuan-tuan, masuk sampai 9 suku ya. Jadi itu tuan-tuan dan sekalian, kesimpulan yang boleh kita buat adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah dan Rasul ini penting. Ya, sayang kita ke Nabi, kita akan buat apa yang Nabi suka. Kita akan tinggal apa yang Nabi tak suka. Disebutkan ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didiklah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Yang pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayangkan Nabi. Kedua, bihubbi ahli, mencintai ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiganya, biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Baca ke rumah.
Dan bila kita dah jadi imam, paling tidak kita baca Quran juga. Tak ada siapa baca ABC tu sebenarnya. Baca Quran tu maksudnya bila kita dah membaca ayat suci Quran kat rumah kita, mudah-mudahan itulah yang Nabi sebut, bezakanlah rumah kamu daripada kuburan. Bezakan rumah kita pada kubur dengan membacakan Al-Quran. Dan elakkanlah diri kita jadi umat yang Nabi sebut akan tiba masanya nanti umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Maksudnya dia baca tak sampai pun ke tokak. Maksud apa? Kalau ke tokak tak sampai, ke hati lagi tak sampai. Sebab apa? Sebab tak faham. Baca je. Tak ada beza dia dengan burung kakak tua. Kan? Jadi mudah-mudahan apa ini kita dah tak ada alasan tuan-tuan. Kita ada telefon kan. Kita boleh ya. Kat telefon tu boleh tengok tafsir. Boleh kadang-kadang ada satu Quran tu pula, Quran elektronik. Pernah jumpa lah? Quran digital. Tokan mengaji Quran. Dia tak ngaji lah Quran tak ngaji. Betul masalah tu. Kan? Jadi sekarang dah tak ada masalah. Kayak tafsir tu pula siap tulis. Kenapa ayat itu asbabun nuzul ayat itu turun. Siap bagi tahu peristiwa dia. Siap bagi tahu lah ni warnanya, ni hukumnya, mad lazim, ni mad arid dia sukun semua begitu. Tak ada lah tuan-tuan. Kita tinggal nak tak nak tuan-tuan. Jadi rasa cukup sakat tu tuan-tuan. Sedikit makluman di luar sana ada sahabat-sahabat yang biasanya ikut saya di menego tuan-tuan. Dan tengok belakang. Jangan tengok tanya khabar ya. Boli. Yang seorang tu dia jual barangan sunnah. Buah tamah, habatus sauda, minyak bidara. Colek-colek benda tu kena ganggu banyak kan. Banyak anak pelosit dan tu ngacau ni. Yang keduanya meniaga madu. Orang perempuan beli madu tu tunjuk ke suami, bang, ini madu yang diizinkan dalam rumah ni, cakap macam tu. Yang ketiga tu ada satu produk yang tengah viral sekarang, susu kambing Al-Amr yang ada muka Samsul debat kat luar tu. Macam lah macam. Coba dia buat muka kartun. Alhamdulillah tuan-tuan. Bukan cakap bohong, semalam kebetulan untuk makluman semua barang tu baru sebulan. Siapa yang sakit lutut, siapa sakit sendi, sakit tulang, insyaAllah ikhtiar. Kebetulan semalam kat Palung berapa semalam? Palung 12. Palung 12 ada seorang tu dia dah lama semayang kat kursi 6 bulan sakit. Dah boleh semayang berdiri. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, jangan tuan-tuan kunyah plastik tu, dia serabuk, tuan-tuan kena bancuh dulu. Bancuh dulu. Dan dia tak ada bau. Dia tak ada bau. Pada orang perempuan yang period dia marah rayau tu, kejap awal, kejap lambik, kejap taman apa pun boleh minum, insyaAllah okey. Tapi mana dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik tu joki tu tuan-tuan. Lepas tu mana yang ada anemia, mana yang ada gastrik, elok ambil waktu sahur, insyaAllah. Jadi tuan-tuan nanti tu apa-apa aku tuan-tuan tanyalah sendiri. Saya sekadar mengumumkan. Saya jadi duta produk ya, mengumumkan. Jadi tuan-tuan tengok sampai ke Singapura tuan-tuan tiap-tiap minggu. Ada yang beli tu satu kotak kat UK dekat Leeds. Dia beli satu kotak ya RM40, RM45. Postage dia 300 lebih. Beli tu kan. Tapi itulah ya tuan-tuan maknanya kalau bondo dah baik, elok khasiat ikhtiar. Itu saja pada saya. Terima kasih banyak kepada Surah Al-Huda yang sudi mengundang saya pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu berpunca berkelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.